anda ada masalah pedih hulu hati, gastrik, GERD dan sebagainya, sampai tak boleh tidur malam, muntah-muntah. Apa lagi? Dapatkan segera susu kambing Al-Am. Kenapa? Dengan susu kambing Al-Am, campuran susu kambing, madu dan kurma dapat menyelesaikan masalah anda. Apa lagi? Dengan hanya RM45 saja satu kotak, anda tekan link, hubungi kami ataupun tulis di ruangan komen. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid serta bersama tuan kuasa, tuan imam, imam 1, imam 2. Berapa imam sini? 4. 1, 2, 3, imam 4. Dan seluruh barisan yang tuan kuasa, kepimpinan tempatan di semua peringkat, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu. Saya pun macam tak sangka lah hari ini program yang kelima lah saya selepas sampai di Kedah dan Penang. Kedah dan Penang. Diseronok lah saya kan tengok. Saya tak boleh tolak tu ceramah kat sini, memang tak boleh tolak dengan tahap jemaah subuh macam ni lah ramai. Kan? Wah, dia punya terperanjat tu macam tak mereka tidak. Jadi insya-Allah. Jadi tajuk kita tajuk hangat yang sentiasa hangat di pasaran. Itu tajuk kekeluargaan lah. Sentiasa hangat. Al-maklum lah, isu-isu semasa berkenaan keluarga semakin meningkat. Macam-macam hal hari ini. Macam-macam hal. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Macam-macam hal. 13 minit maknanya setakat kita start ni dah seorang dah ni. Seorang cerai dah. Kalau pada pagi tadi tak tahu berapa banyak. Malahan kebanyakan yang bercerai tu kebanyakannya yang muda-muda. Tu yang kadang-kadang kita marah tu, khusus kahwin ni rasa dah tak relevan dah buat 2 hari. Tak relevan. Iya. Tak boleh lagi dah. Lah basah kipeh. Lah berperasan. Mana? Oh, tahniah. Ini patutlah apa yang sejuk ni, aircon tak ada on semua, on ke semua. Kan. Jadi mana dengan tahap yang saya cakap apa? Sebab saya pernah pergi di Brunei. Yang khusus kahwin sampai 3 minggu tu. Patut kita kena buat lah tu. Cuti tanpa rekod. Buat undang-undang lah. Patut boleh cadang lah kat kerajaan ni buat. Sebenarnya khusus kahwin 3 minggu paling kurang. Cuti tanpa rekod untuk semua orang. Sekali seumur hidup. Okey orang perempuan. Itu sebab saya sebut sekali seumur hidup tu. Biar dia lega sikit. Kan? Tapi terbuka kepada siapa yang masih belum pakai kuota tu. Walaupun dia belum kahwin. Kan? Contohlah. Tak adalah. Sebab apa tengok yang paling katun, ada katun tu. Yang paling katun yang bernikah beramai-ramai. Itu paling katun. Majlis pernikahan beramai-ramai serentak. Khusus kahwin pun nak cepat je. Sehari je settle. Lepas tu tak ada apa, serentak nikah. Bukan jumlah tu, bukan kuantiti tu yang kita nak. Kita betul lah nak menyelamatkan benda maksiat, betul. Tapi benda-benda lain tu boleh selamatkan ke tidak? Tu salah. Dekat satu kampung saya ada pergi. Ceramah minta budak sekolah tu dalam sekolah. Sekolah tak ada besar lah, sekolah kampung. Sekolah rendah tu dalam 90 orang dalam satu sekolah. Satu daerah ni saya pergi. 90 lebih je budak dalam satu sekolah. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, 90 lebih. Mak ayah bercerai-berai. Duduk di kampung yang sama. Kemudian ayahnya kahwin lain, maknya kahwin lain, duduk di kampung yang sama. Boleh fikir tak macam mana? Anak-anak tu balik sekolah nak balik mana? Dia bukan budak sekolah menengah, budak sekolah rendah. Itu sebab selalu saya cakap, sebelum nak bercerai-berai, fikir dulu. Itu sebab jangan kadang-kadang itulah, fikir dulu terkesan pada anak-anak. Saya pergi ceramah dekat rumah orang-orang tua-tua ni, rumah Seri Kenangan. Agak-agak siapa yang ramai? Lelaki ke perempuan? Kalau tengok drama Melayu memang ramai perempuan kat rumah Seri Kenangan tu, tapi hakikat dia ramai lelaki.
kebanyakan yang mencerai yang apa ni, kebanyakan yang duduk kat rumah orang tua-tua ni adalah waktu muda dulu sibuk cari duit. Tinggal anak bini. Kemudian bila dah tak larat balik. Masa tu family dah tak boleh terima. Kebanyakan begitu, tak semua. Kebanyakan begitu. Sekarang ni adalah inisiatif. Tu saya cakap, isu kekeluargaan ni makin meluas. Dia tak pernah basi dah. Dulu kalau khusus dulu rumahku syurgaku. Hari ni kita pun cerita pasal tu. Kan, keluarga syurga, keluarga neraka. Tanya je soalan. Dia tajuk ni soalan. Tanya soalan ni dah ada jawapan dah. Kan? Ikut syariat syurga. Itu aja. No kompromi. Cakap Jawa pula dah. Tak ada pilihan. Kalau ikut syariat, insyaAllah selamat dunia akhirat. Kau kahwin cowboy, habis. Kenapa kahwin dengan I? Sebab I tengok you ni penyabar orangnya. Dan you memahami hati I. Fail, tolak Makkah, tak boleh kahwin. Kenapa awak nak kahwin dengan saya? Tanya lelaki tu. Sebab saya rasa awak ni memahami hati saya. Dan awaklah segala-galanya untuk saya. Fail, tolak Makkah. Tanya lelaki tu. Kenapa awak nak kahwin dengan kita? Maka lelaki tu menjawab, saya ingin berkahwin dengan awak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jawapan dalam sayangku Kapten Mukhris. Macam itulah kan. Iyalah kan. Jawapan macam tu. Dan kalau itulah jawapan yang dicari pada hari ini, memang tak jumpa sebab kebanyakannya tak jawab begitu. Payah nak jumpa. Kebanyakannya tak jawab begitu. Yang jawab begitu biasanya lelaki yang dah berkahwin. Tu bahayanya tu. Sebab dia dah pergi mengaji, dia dah pergi belajar kat masjid. Dia belajar kat masjid kan. Kenapa kita kenal semua? Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Jadi dia automatik semua kerana Allah. Itu orang perempuan tu jadi confused. Siapa dia nak pilih? Satu lelaki, 15 perempuan hari ni. Maka apakah peranan kita sebagai lelaki? Macam tu soalan dia kan. Orang perempuan marah sebab dia jauh tu, saya beri cakap tu. Kan? Tak adalah. Kan? Tapi makna kata basic dia. Asas nikah nak kena betul. Tu sebelum kita cerita pasal syurga neraka ni tu dia. Basic nak kena betul. Asas kahwin tanya pun dah tak betul macam mana kan? Macam mana cakap? Tu sebab tadi khusus kahwin 3 minggu sempatlah belajar basic solat macam mana. Sempatlah belajar mengaji basic macam ambil ikra' sikit satu dua. Dah tua-tua takkan tak faham. Kan ajar balik. Di Seremban ada seorang tu. Pencen pengarah. Pencen pengarah kerajaan ni lah. Pangkat tinggi-tinggi. Balik ke kampung, pergi jumpa imam setiap waktu nak belajar solat balik. Tak tahu solat rupanya dengan tahap pangkat tinggi gaji puluh ribu. Tapi kita tak boleh nak cakap dah tua-tua baru nak belajar. Tak. Sebab entah-entah dia yang tua baru nak belajar ni, entah-entah semayang dah lagi elok pada kita yang perasan semayang kita elok. Kan? Dia nak belajar. Tu sebabnya belajar balik, tak ada masalah dia. Tu yang itu ada orang yang marah saya, dia cakap habis tu kalau orang tu tak lepas, bila kita tanya dia suruh baca Fatihah, so dia semayang apa semua dia tak reti, adakah kita nak tolak dia sebagai calon menantu? Tak adalah pada dia memang tak tahu. Tak, maksud saya kita kena tahu status dia. Kalau kita cuba tanya dia, ni sibuk tanya kau gaji apa? Gaji berapa? Kerja kat mana? Kan dah berapa tahun kerja? Sibuk tanya yang itu. Tengok kereta besar, okey. Pakai kot tali leher besar sejadah. Yang tu yang kau nak kan? Tu yang kadang-kadang geram tu. Maksudnya bila kita dah tanya dia, kau boleh semayang? Boleh. Semayang tinggal tak? Tak. Cuba ngaji sikit, baca apa ayat yang kau tahu. Nak ta'ina kulallah. Nak ta'ina kulallah. Tu dia tahu kan? Baca lah ayat lain selain pada tu. Dia pun baca. Kalau dia mengaku, saya tak tahu pakcik. Tak tahu. Kau semayang tidak? Kadang semayang, kadang tak. Ngaji. Itulah masa belajar alif bata tu baru sampai ta, tok guru tu meninggal. Jadi kita tahu status sekarang macam ni lah. Pakcik tak ada masalah kalau kau nak kahwin dengan anak pakcik. Pakcik tak ada masalah. Berapa banyak TV ni boleh liputan ni. Anda masjid ni. Liputan banyak kan? Liputan banyak, kipeh besar. Apa lagi nak? Kan?
bertuah tu. Kau nak ambil gambar dengan kipas ni. Kan? Saya ni memang orang kampung gayat tengok benda-benda macam ni kan. Jadi tanya betul-betul. Jadi bila dia tak tahu, oh kau tak tahu macam ni. Kau nak kahwin dengan anak pakcik tak ada masalah. Cuma satu je, pakcik minta satu perkara. 1 bulan pakcik bagi kau tempoh, kau pergi belajar. Sebab kau nak didik, nak jaga anak pakcik ni. Macam tu. Macam tu lah nak nyerahkan anak dara kita ni. Lepas tu berapa ramai. Dan jangan cakap kahwin. Waktu bertunang, la ilah Allah. Orang dulu bertunang mana ada pergi. Pengantin lelaki mana pergi. Mak bapak dengan saudara je pergi. Hari ni siap bersanding bergambar pakai atas pelamin. Tak malu bingai punya lelaki. Betul. Mana ada pergi. Orang dulu mana ada pergi. Ni siap pergilah apa semua. Kan? Di Negeri Sembilan lagi lah. Sekarang ni orang lelaki putus pun dia pun kena bayar ganda juga. Bukan orang perempuan je. Putus tunang kena bayar. Lelaki pun kena bayar. Kan? Makna kata kita ni sekarang ni. Kan kena tengok balik asas balik semula, jaga. Memang betul Nabi dah ajar dah kita kan. Tengok dari segi harta, tengok dari segi rupa, tengok dari segi keturunan. Memang betul. Dan kalau tak dapat pun tiga-tiga tu paling tidak tengoklah dekat agama. Itulah paling selamat. Tapi kalau dia ada agama, dia agama tak pandai sangat tapi rupa ada. Janganlah kita tolak dia mentah-mentah. Elok juga sebab nak mengadap muka ni berapa lama. Kan? Orang lelaki buruk mana pun muka dia, dia nak bini dia lawa. Kan? Iya, sajuk mata memandang. Ada masalah, tengok, selesai. Tapi janganlah dek bini lawa langsung tak ke masjid dah lepas tu. Kan? Dapat bini muka macam Nilofa. Kan? Penceramah pun tak dapat macam tu dah. Tak dapat, tapi adab lah. Kan? Dah tu ya ada. Lawa laki hati kita ni sudah. Kan? Ada harta, bagus juga. Dia tak adalah membebankan kita sangat. Sekarang dia cakap, bang tak apa bang, saya ada duit saya sendiri, tak apa abang cari untuk abang aja. Ini dah lah duit, tak ada dikojokan duit perempuan tu. Jangan. Kalau dia ada rupa, dia tak ada rupa tapi keturunan elok-elok, baguslah keturunan elok, keturunan ustaz-ustaz saja. Kau nak kahwin ni apa ni, dia ni lelaki ni asal mana? Dia asal daripada ni kampung tu dekat Masjid Semilang tu, Kariah sana. Oh ya ke? Kat sana tak ada masalah. Jemaah sana semua elok-elok. Okey. Keturunan elok-elok kat masjid tu. Contohlah kan. Konon lah contoh. Mengangguk sampai ke lantai tu mengaku. Kan. Contohlah kan. Jadi okeylah. Tapi tak adalah kata maknanya. Tapi paling mustahak agama nak kena jaga. Agama nak kena jaga. Biarlah muka macam kisah tu. Husam bin Nuh. Husam bin Nuh ni dia ada hamba. Nama hamba tu Mubarak. Abdi dia lah. Mubarak ni punya hitam. Sehitam-hitam dalam masjid ni tak ada siapa lawan. Osah hitam. Metalik betul. Osah hitam. Tapi Mubarak ni dia baik. Jadi Husam tanya, wahai Mubarak, aku nak tanya pada kau. Aku nak cip menantu. Wahai tuanku Husam, kalau kau nak cip menantu, pertama jangan kau cari sebab kali rupa. Kenapa? Sebab itu perangai orang Kristian, orang Nasrani dia tu. Oh ya ke? Kedua, jangan cari sebabkan oleh harta, sebab tu tanda orang gila dunia. Dan jangan cari sebab oleh keturunan, sebab itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi nak cari sama dia aja. Dia kata. Tapi kalau dah tak apalah. Tapi macam mana yang paling elok? Sebab dia tanya yang paling baik macam mana? Yang paling baik carilah yang beriman dan bertakwa. Husam pun rawan nak cari. Satu kampung tengok. Tak ada jumpa lah. Sudah macam ni lah Mubarak kau lah kahwin dengan anak aku. Untunglah Mubarak dapat kahwin. Tapi dia baik. Orang yang baik semayang tak tinggal mengaji, ibadah kuat. Aduh, senang hati. Joki melempah-lempah. Yang risau. Daripada muka lawa, duit banyak, pemalas, membuta sampai tengah hari. Okeylah, membuta sampai tengah hari. Bahasa standard pakai. Kan? Iya, tidur ya kan. Tak ada kerja lain buat, tidur. Kan? Orang tua-tua dulu, saya ingat kat gambar ada seorang tu, dia bantai tidur sampai pukul 2 pagi, 2 petang, setiap hari tanpa gagal. Jadi mak mentua tu menyapu, lepas tu sampai kat bilik, dinding bilik kan, dia ambil penyapu, dia sasah dinding tu, bam, terjaga menantu tu. Dia pun cakap, ish ayam ni,
Kat sini pula kau nak main, orang nak tidur pun tak senang. Menantu tu terfikir, dia ni marah ayam ke marah aku ni? Orang dulu kan main bahasa sindir kan kuat kan. Biar dia, tetapi baik. Tujuh tu sebab tadi, tapi saya sebut tadi, tak ada masalah dah. Kalau ada harta tak ada masalah, rupa cantik tak ada masalah. Tapi bab agama jangan kita kompromi. Yang tu kena jaga basic. Kalau tak tahu pergi belajar. Memang sewajarnya sebab kita nak bimbing. Kalau yang lelaki kena belajar. Yang perempuan kalau yang lebih tahu tak apalah. Bang, nanti saya bantu abang. Macam tu. Isterinya lah yang tahfiz. Contoh lah kan. Itu salah. Yang terbaik. Jadi bila disebut tentang itu, tu basic yang basic dari segi pemilihan. Waktu nikah, ingat bernikah bukan bernikah di hadapan kadi, wali, saksi, bukan. Bernikah di hadapan Allah. Ingat, janji itu depan Allah, buat semua depan Allah. Kan? Orang kita hari ni, seperti saya tanya imam, dia rantau, Negeri Sembilan lah. Dia cakap masalah pengantin hari ni, pasangan-pasangan hari ni adalah nikah tak ada nawaitu. Dia kahwin sebab orang lain kahwin. Dia tengok budak muda hari ni, yang dia sibuk dalam kepala dia tu kan pelamin yang jenis macam mana, baju yang macam mana nak pakai. Itu yang dia hebohnya. Sebenarnya lagi mudah perbincangan, lagi simple dia punya majlis, lagi baik sebenarnya. Tak payah mening-mening kepala. Berhutang, sanggup berhutang dengan bank sebab nak nikah. Kan, kemah sampai 10 kemah, 15 kemah. Sulung menantu. Bapak mentua, bapak pengantin siap pakai baju Melayu, poket tu labuh sampai ke lutut. Sebab dah standby nak masuk duit dalam tu. Diam-diam dia tempah poket saja. Sebab seluar tu memang dah ada tempah poket ni. Bayangkan. Hari ni kadang-kadang apa yang dia ambil kira tu kadang-kadang nampak macam dia tidak mengambil kira perkara yang penting dan mengambil kira perkara yang tidak penting. Itu masalah dia. Ni saya cerita basic dulu, belum start lagi ni. Belum start lagi. Jadi kemudian bila dah kahwin pada malam pertama, setting malam pertama. Setting malam pertama. Nanti dulu sebelum setting tu, majlis kahwin tu. Patut kena catat dan kira jumlah yang datang majlis kahwin ni. Dan catat nama. Macam orang datang khusus, tulis nama. Sign. Tinggalkan nombor telefon. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab nanti kalau nak bercerai, inilah nombor-nombor yang kau kena minta maaf. Sebab semua datang tu semua doa yang elok-elok. Ada kan orang datang, aku doa kau bahagia sampai besok. Tak ada. Kan, kebanyakan aku doa kau bahagia hingga ke akhir hayat. Hingga ke jannah. Macam doa orang tu. Jadi, tang kahwin ajak ramai-ramai, tam cerai dan diam. Siap pakai mata belalang tu. Masuk mahkamah, macam mana? Bosar mata belalang kan, pakai dengan tudung tu, nak sungkup, habis tutup. Kan, kena beritahu sebab tidak timbul fitnah kat orang. Kan, pergi jalan-jalan kat pasar raya tu kan ternampak ada lain pula muka bini. Itu elok lebar gemuk sihat bini dia. Ni faham pula kurus pula lain perempuan ni. Kena beritahu. Harap maklum, saya minta maaf banyak-banyak tak dapat menunaikan doa tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kerana hubungan saya dan isteri saya telah pun berakhir. Harap maklum, terima kasih. Tergamak tak? Ada, sonyap-sonyap. Tiba-tiba dah bercerai. Kan? Kemudian pada malam pertama, ingat, daripada malam pertama, jangan bayang malam pertama tu jadi apa. Dari malam pertama dah letak setting, yang kita ni manusia biasa. Minta maaf. Saya selalu tu bagi ceramah khusus kahwin tu, tutup pintu tu cermat, keletap. Keletap rumah kampung, kan, atas bawah engsel. Mana ada tombol-tombol? Sekarang tombol, ketap, tombol, pergi. Duduk dekat pengantin perempuan kan tengah berdebar-debar kat katil tu, duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata. Dia tengah berdebar ni, duk. Salam dulu, salam. Pengantin lelaki cool kan pengantin perempuan ni, salam. Dia pun salam, cium tangan. Pegang, pandang. Beginilah abang nak kata, abang ni hanyalah anak manusia, bukan anak malaikat. Tak lari daripada buat salah dan silap. Sempat ke kita macam tu? Main terekam ya kan?
Jadi sabar. Jadi cakap, hanyalah manusia biasa tak lari daripada buat salah. Maafkan abang dan tolong jaga abang ya. Oh, jadi orang perempuan bila dengar tu kan, lega dia. Bang, saya pun sama. Tak lari daripada buat salah. Sama-samalah kita jaga. Dah, pergi masuk bilik air, ambil wuduk, kita solat sunat sesama. Bini pun masuk, keluar tengok laki dah tidur. Kurang asap macam jantan kan. Tak apalah. Ini tak masuk tutup pintu gedegang. Perempuan dah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lepas tu siap gelap lah tu. Matilah aku dia katakan. Janganlah macam tu. Tu nampak sangat kelahap. Nak tahu kelahap ni sebenarnya sebab kelahap ni gelojoh lah. Kan? Tenangkan diri, tenangkan jiwa. Orang kata kan. Perjalanan dalam rumah tangga ni bukannya jalan yang mudah. Bukan jalan yang mudah. Makan masa. Ada orang tu 20-30 tahun kahwin, masih lagi tercari-cari nak memahamkan apa yang pasangan dia nak sebenarnya. Tapi paling tidak cuba nak faham. Itu sebabnya ulama dulu-dulu menggambarkan. Dia bukan hadis, dia menggambarkan orang perempuan tu ibarat tulang yang bengkok. Lelaki itu pula tulang yang lurus. Dan lelaki ni tak boleh nak harap orang perempuan lurus macam dia, tak boleh. Patah nanti. Orang lelaki yang kena fleksibelkan diri dia ikut perempuan yang bengkok tadi. Dia bukan takut bini, tapi bini menakutkan. Faham tu. Jadi dia kena sesuaikan. Tu sebab perempuan sensitif. Cuba tengok Nabi. Nabi tahu isterinya cemburu. Cakap dengan anak, sesungguhnya ibumu sedang cemburu. Nabi tahu. Relax Nabi. Jadi yang paling baik ikut syariat, paling senang ikut Nabi. Paling senang. Hari ni malam ni tak lama. Tak apa, kita akan sambung ceramah maulud nanti. Bulan 1 kan? Bulan 1. Kita buat. Ikut akhlak Nabi. Nabi macam mana? Nabi dengan isterinya macam mana? Nabi tak tinggi suara pun pada isterinya. Nabi tak marah-marah bini dia. Kalau dia marah pun ada kalanya Nabi kebanyakan masa kalau marah dia diam. Tapi orang tahu Nabi marah. Kita ni diam pun dia tak tahu kita marah. Dah 20 tahun dah. Siapa buat bunyi. Tak tahu kita marah tu. Dia lah lagi marah pada kita. Kan? Sebab Nabi jaga solatnya. Jaga tiang agama. Sebab 80% pasangan yang bercerai, salah satu puncanya adalah tak jaga solat. Solat tu tiang agama. Tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga. Tu sebab apa-apa pun mesti tanya solat dulu. Solat. Kan? Alangkah bahagianya orang lelaki itu bila pagi itu isterinya bangun, bang kita salat subuh. Iyalah. Kan dah ditarbiahkan. Hari itu baru je lagi bulan Ramadan, dah ditarbiahkan bangun pagi itu. Bang bangun bang, sahur. Kenapa bangun juga? Bangun sebab takut kalau tak makan kan tak bertenaga dia puasa. Makan punya hal. Bang bangun bang, subuh semayanglah kau. Kadang jawab macam tu. Out of service. Kalau orang lelaki tu jawab macam tu. Bangun jadi imam. Orang lelaki, saya dah beritahu banyak kali orang lelaki kena jadi imam semayang kat rumah. Paling tidak dia mungkin ikut jemaah dekat sini. Pilih seminggu sekali jadi imam di rumah. Bezakan rumah tangga kita dengan kubur. Kubur sunyi sopi, tak ada orang apa nak dikata. Tak ada orang senyap sunyi. Kubur orang mati. Kalau rumah pun senyap sunyi, tak ada alunan ayat suci Al-Quran, samalah macam kubur tu Nabi cakap. Jadi imam kat rumah. Pilih seminggu sekali. Tak confident maghrib, bawa zuhur. Sonang tak bunyi. Kan? Zuhur. Bawa zuhur. Confident dia punya takbir dia. Allahu Akbar. Bukan main lagi. Sebab tak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah paling kuat pun. Jadilah mulakan dengan zuhur. Training selama 3 bulan. Dia tak confident tu. Tak confident sebab bini yang rajin pergi kelas ngaji bukan orang lelaki, orang perempuan. Kan lelaki bawa maghrib Bismillahirrahmanirrahim. Yang bini Fatihah tak betul nak jadi imam. Tak salah tu. Orang perempuan ni kritik direct pula tu.
Fatihah pun tak betul, nak jadi imam pergasan bagus kata. Kan? Tak apa, kita training cukup. Pergi belajar dengan imam. Imam ada ompek. Cuba ikut-ikut sikit. Oh, macam tu Fatihah. Ha. Alham, habis. Dia jawab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dia a tu dia di nga. Nga adalah ilaha illallah. Tengok nga dia tak boleh. Dia jadi nga juga. Tak apalah, dah lidah dia gitu. Kan? Belajar, tak ada masalah. Sekarang guru ramai, belajarlah. Kan? Jadi imam. Lepas tu hari-hari dengan kuliah kat sini, lepas sembahyang beritahu semua isteri dengan anak-anak semua jangan keluar ke mana-mana. Malam ni di rumah kita ada tazkirah selepas maghrib. Anak pun tanya, siapakah yang akan menyampaikan tazkirah itu wahai abah? Tak lain tak bukan sahibul fadilah, abah kau. Apa kau ingat abah kau ni tak boleh bagi ceramah ke? Kan? Bagi ceramah. Ambil lah nota-nota. Dia pun tengok. Ada pun dia baca balik. Ada pun apa ni ustaz ni dia cakap ni, abang dah salin. Jangan tinggi suara pada suami tau, berdosa. Ni ustaz cakap tau, bukan abang. Ustaz dia cakap kau selalu tinggi suara kat abang. Pahal pula. Tu ini tu masalah bini tu kan. Kalau bini jawab macam tu payah tu. Tapi tak adalah, ni tempat lain ni, dekat Kedah ni semua okey. Kan? Jadi makna macam tu lah. Budaya kita buat ikut Nabi je mana. Ikut Nabi je mana. Dekat rumah ni satu jaga suami isteri ni, rumah syurga. Di syurga ni apa yang kita bayang syurga? Syurga ni lah yang kita bayang apa? Yang kita boleh bayang lah, sebut syurga, yang terbayang kat kita apa? Bidadari. Maka kena ada bidadari dalam rumah tu. Salahnya tak ada. Tak ada kadang-kadang. Kat rumah tu bidadari. Makna pakaian tu mesti lawa-lawa orang perempuan. Tak kira lah dah tua pun kena lawa. Jadi suami balik tanya, apa kau lawa sangat ni? Untuk abang. Macam tu pak. Lawanya pakai. Cuba ubah. Hari Senin pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuknya. Orang perempuan, cuba pakai macam tu. Lepas tu berdiri depan pintu, tunggu suami balik. Sini lah. Suami naik motor balik ke masjid, terlajak tu ke longkang. Salah rumah kat aku ni kan, katakan. Hari kedua pakai jaring. Jaring pakai dalam rumah, main-main ke? Baju jarang-jarang lah kan. Suami ni semayang hari, dia pun tanya, weh, hari ni hari apa? Hari Selasa. Ui, tak boleh lambat, hari ni jaring ni. Dia nampak. Dia nampak. Nampak tak persuasif tu, nampak kan? Yalah, makna pakai elok-elok lah. Pakai elok-elok kat rumah. Dia jaga mata. Pertama jaga mata. Jaga mata suami, jaga mata isteri. Suami pakai elok-elok, isteri pun pakai elok-elok. Orang lelaki pun kena berhenti dah pakai kain plekat tanpa protection ni. Time nak tidur letak lah. Ni time tengah duduk kat ruang tamu tu pakai kain plekat tanpa protection. Senang berangin, kau punya berangin yang kau fikir kan? Kan? Lepas tu lalap angin tiup, kipas basah-basah. Zap berkibar kain zur. Yang anak ternampak langsung trauma, seminggu terbayang. La ilaha illallah. Jaga pakaian. Pakai cantik. Yang kedua, jaga hidung, wangi-wangi. Nabi kan wangi-wangi. Kat rumah pun wangi tau. Letak perfume khas kat rumah. Kan, wangi-wangi. Orang perempuan pun nampak suami balik capai spray tu. Wow, zap. Fumakilah. Baygon spray reset. Mana sempat aja kan. Laki tanya apa lain sangat bau kau ni? Al-maklum labang musim denggi. Kan? Tak kisahlah. Yang ketiga jaga perut. Suami jaga perut, isteri tanya, apa makanan cukup tak kat rumah? Anak dah makan belum? Semua tanya. Kadang fikir dia punya lapar. Kan? Aku lapar ni. Kau masak apa? Tanya dulu. Awak dah makan ke belum?
Seperti mana yang anda semua tahu, susu kambing Al-Am, iaitu susu kambing, campuran madu dan kurma, mempunyai pelbagai khasiat termasuklah untuk golongan wanita. Mereka yang seringkali ada period pain, sakit ketika datang bulan, insya-Allah susu kambing Al-Am boleh membantu melegakan kesakitan anda. Apa lagi? Dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Tekan link, hubungi kami ataupun tulis di ruangan komen.